Saudara, bermula 2026, anda dijangka perlu membayar harga tiket penerbangan lebih tinggi sekiranya ingin ke luar negeri. Ini kerana semua pesawat yang berangkat dari Singapura dikehendaki menggunakan sebahagian bahan api penerbangan yang mampan atau singkatannya SAF. Bagi permulaan, Singapura menyasarkan penggunaan SAF sebanyak 1% dan berharap untuk meningkatkannya kepada antara 3 hingga 5% menjelang 2030. Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat mengumumkan demikian di acara pembukaan sidang puncak penerbangan Changi siang tadi. But the current price of SAF is about 3 to 5 times more expensive than conventional jet fuel. It will hurt our air hub and our economy and raise the cost of travel for passengers if we are overly ambitious with our sustainability goals. We need to balance sustainability and competitiveness. Demi memastikan syarikat-syarikat penerbangan tidak memindahkan harga terlalu tinggi kepada penumpang ekoran penggunaan SAF, penguasa penerbangan awam Singapura akan mengenakan harga levy yang tetap, iaitu sekitar $3 bagi tiket penerbangan kelas ekonomi ke Bangkok, levy $6 jika mahu ke Tokyo, sementara untuk penerbangan ke London pula, levinya adalah $16. Penumpang dalam kelas penerbangan lebih tinggi akan perlu membayar harga levy lebih tinggi. Menjelang tahun 2030 pula, lapangan terbang komersil Singapura akan mengurangkan pelepasan karbon domestik sebanyak 20% berbanding tahap pra-pandemik. Pemasangan panel-panel suria akan menyumbang separuh daripada sasaran itu. Tahun ini, lapangan terbang Changi juga akan mula merintis penggunaan diesel boleh diperbarui bagi kenderaan-kenderaan di landasan atau airside vehicle seperti yang digunakan untuk mengangkut bagasi dan juga kargo. Pihak berkuasa juga sedang meneroka kaedah menghasilkan daya tenaga daripada sisa untuk menjana kuasa bagi lapangan terbang. Kes-kes mencuri dari kedai terus naik dengan hampir 4,000 kes sedemikian dilaporkan tahun lalu. Jumlah ini peningkatan lebih 21% berbanding tahun sebelumnya. Malah jika dibandingkan dengan tahun 2020, ini merupakan lonjakan hampir 60%. Pada 2020, sekitar 2,500 kes mencuri dari kedai dilaporkan. Polis menyatakan mencuri dari kedai kini adalah 4 jenis jenayah yang membimbangkan dengan 3 yang lain ialah mencuri dari tempat tinggal, mencabul kehormatan dan voyeurisme atau mengintai. Namun demikian, POS menyatakan jumlah jenayah fizikal secara keseluruhan merosot sekitar 1%. Hampir 70% kes mencuri barang di kedai berlaku di cawangan-cawangan runcit seperti kedai serbanika, pasaraya dan farmasi. Barang yang biasanya dicuri termasuk makanan dan minuman, kosmetik dan produk jagaan peribadi. This is because retailers today are better able to detect losses and attribute it to the shop thefts through the prevalence of CCTV cameras in stores. So police would like to encourage the members of public to be advised that if you think you can get away with committing shop theft, you will be caught. Menurut polis, kes-kes mencuri dari kedai merangkumi hampir 20% daripada jumlah jenayah fizikal tahun lalu. Sementara itu, kes mengintip juga naik sebanyak 52 kes kepada 476 kes. Kebanyakan kes ini dilakukan orang-orang yang dikenali mangsa. Setiap tahun berlaku sekitar 1,600 kemalangan di jalan raya membabitkan teksi dan kereta sewa privat. Demikian puratanya sejak 3 tahun lalu. Laporan terkini dari SPF juga menunjukkan berlaku lebih 200 kes penganiayaan terhadap pemandu berkenaan. Demi mencegah semua itu, SPF kini melancarkan sebuah kumpulan pemantau dalam satu kerjasama dengan industri tersebut. Lebih banyak sesi pendampingan juga akan diadakan dengan golongan ini. Menurut SPF, ia akan menganjurkan sesi latihan serta mesyuarat tidak formal dengan para pemandu teksi dan kereta sewa. Ini demi berkongsi pengetahuan tentang sikap waspada di jalan raya, langkah keselamatan serta cara-cara menguruskan pertikaian. Para pemandu ini juga akan dimaklumkan tentang trend jenayah terkini yang menjejas industri ini
seperti serangan pengganasan agar mereka dapat bersama-sama dengan pihak polis untuk membantu melindungi Singapura. Kesemua lebih 2,5 juta kertas undi dan dokumen-dokumen berkaitan pilihan raya Presiden 2023 akan dimusnahkan pada 2 Mac ini. Langkah ini selaras dengan Akta Pilihan Raya Presiden 1991 untuk memastikan kerahsiaan undi. Kesemua kotak-kotak undi berkenaan akan dihantar ke loji pembakaran sampah Tuas South untuk dimusnahkan. Para calon atau wakil mereka boleh menyaksikan proses tersebut. Kotak-kotak undi itu disimpan selama 6 bulan di bawah jagaan Mahkamah Agung.